Okey, 2 September 2021. Kelas kita akan dimulakan pada 8 pagi. Dan hari ini kita akan fokus kepada pencukaian. Latihan kendiri 4.1C. Kita nak tahu, nak ingatkan balik yang asas-asas tu dulu sebelum lebih lanjut lagi kepada soalan-soalan yang mencabar. So, nombor 1, hitungkan pendapatan bercukai. Hitungkan pendapatan bercukai berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi. Okey, di sini dia bagi jumlah pendapatan 89,340. Okey, macam mana nak kira pendapatan bercukai? Awak perlu tolakkan pendapatan dengan pengecualian cukai dan juga pelepasan cukai. Awak tolakkan di situ. Ini adalah pendapatan bercukai. Pendapatan yang sepatutnya dicukaikan. Yang seterusnya, yang B pula, dibagi jumlah pendapatan adalah 76,000. Pengecualian cukai adalah 8,250. Pelepasan cukai adalah 15,340. So, sama juga macam tadi, awak perlu tolakkan pengecualian cukai dan juga pelepasan cukai. Awak akan dapatlah di situ guna kalkulator 52,410. Okey. Yang C ni dia lain sedikit. Dia tajuk je kat situ, kat atas tu dia tulis pelepasan je. So awak perlu tahulah ini adalah pelepasan cukai. Pendapatan bercukai, awak perlu buat perkara yang sama juga, ya. Disebabkan dia pelepasan bercukai, so amount yang di sini semuanya boleh ditolakkan. Tetapi bila awak lihat paparan cikgu ni, apa yang membuatkan awak tertanya-tanya? 3,600. 3,600 mana? Kenapa cikgu tulis 3,000? Kenapa tak tulis 3,600 ni? Individu 9,000. Insurans hayat dan KWSP had dia hanya 7,000. 6,250 ni bawah 7,000. Tetapi insurans perubatan had dia 3,000. Sedangkan perubatan dia, jumlah perubatan dia mencecah 3,600. Had dia hanya setakat 3,000 sahaja. Okey, boleh faham? Boleh. Amount dia berpendapatan bercukai adalah 49,960. Pendapatan bercukai ni apa yang perlu ditolakkan dengan apa? Jumlah pendapatan ke? Okey, ini jumlah pendapatan dulu. Kemudian nak ditolakkan dengan apa? Tolak dengan individu. Kemudian tolak dengan Jumlah hayat. jumlah hayat ni yang mana satu? 7,000. 7,000. Awak perlu tolakkan dengan 7,000. Jangan 11,000. 11,000 ni dah over limit. Sekarang insurans pendidikan yang mana satu? Adakah 3,000 ataupun 2,400? 2,400. Okey, so awak faham dah kenapa kita ambil amount 7,000. Itulah kalau awak tekan kalkulator awak nanti, 95,021 ringgit. Kan Okey. Okey, yang ini. Dia kata hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi setiap yang berikut dengan mengambil kira rebate cukai. Rebate cukai ni ada dua keadaan. Pendapatan bercukai yang tadi yang awak kira tadi tu kurang daripada 35,000. Satu lagi mengenai zakat. Untuk mengira ataupun menghitung cukai pendapatan, kita perlu rujuk jadual kadar pendapatan ini. Okey, macam mana nak rujuk? Awak perlu dapatkan terlebih dahulu pendapatan bercukai RM108,630. Awak lihat, awak cari di manakah letaknya 108,000. Letaknya di sini. Yang inilah yang perlu awak rujuk.
Setakat ni okey? Okey. Okey, kita akan rujuk baris yang ini. Pendapatan bercukai, okey, kita bawa keluar 100 yang pertama ni dan balance-nya kita ada 8,630. Okey. Yang 100,000 yang pertama ni, okey, kita terus ambil amount dia. 10,900. Terus ambil pengiraan tu. Yang balance dia ni akan rujuk pada yang ini. Di mana awak akan gunakan kadar ni. Macam mana nak guna? 8,630 perlu didarabkan dengan 24%. Okey, yang ini 8,630 darab dengan 24%. Peratus tu awak perkan dengan 100. Macam ni. So awak tekan sama dengan, awak akan dapat yang itu. RM2,071.20. Okey, bila dah dapat yang itu, okey, bila dah dapat yang ini baru awak tambahkan dengan yang 10,900 tadi. Setakat ni boleh? Boleh. Okey, yang itu. Itulah fungsinya banjaran pendapatan bercukai yang jadual pink tadi. Yang cikgu tunjukkan jadual pink tadi. Yang itulah fungsinya untuk mengira cukai pendapatan. Kita lihat yang kedua, yang B. Pendapatan bercukai 28,440. Okey, awak rujuk 28,000 berada di sini. 28,000 berada di sini. Okey, 28,000 tadi berada di baris 20,000 yang pertama. Yang balance-nya tu perlu tolak lah. Iaitu balance-nya adalah 8,440. Okey, 150 untuk 2,000 yang pertama. Yang berikutnya tu ada 8,440 tu kita darabkan dengan 3%. 8,440 darab dengan 3/100. Awak akan dapat jumlah dia adalah jumlah yang selepas didarabkan dengan peratus tu adalah RM253.20. Kemudian kita nak buat apa? Tambahkan. Dapat RM403.20. Okey, dalam soalan ni dia tak sebut mengenai zakat, betul tak? Tak ada zakat kan? Tak ada zakat. Tetapi dia ada rebate cukai. Rebate cukai ni ada dua jenis. Satu, pendapatan bercukai tidak melebihi 35,000, maka ada penolakan 400. Atau jumlah bayaran kurang daripada 35,000, so ada rebate cukai sebanyak 400. So yang perlu dibayar dengan lembaga hasil dalam negeri adalah RM3.20 sahaja. Isi pendapatan bercukai iaitu 35,270. Zakatnya adalah 500. Cari dalam jadual cukai pendapatan tu. 35,000 berada di 1, 2, 3. Dia ada lebih. Dia tak boleh tepat-tepat. Dia tadi ada lebih. Cikgu tak ingat pula 35,000 apa. Tapi kita akan refer yang ini. Kita akan refer. Kemudian yang balance itu adalah 270. 30,000 yang pertama. 35,000 yang pertama adalah terus ambil amount 600. 270 yang berikutnya awak darabkan dengan 8%. Sebab sini dia tulis 8%. Darabkan dengan 8%, awak akan dapat kat situ RM21.60. Tambahkan. Okey, kita akan tolakkan dengan zakat. Adalah RM121.60 bagi tahun yang dikenakan cukai itu. Okay. D. Pendapatan bercukai adalah RM52,394. Kita nak buat apa? Tengok jadual pink.
tengok jadual PIN. Dia ingat jadual PIN saja. Kalaulah cikgu photostat jadual tu hitam putih, dah mana pula lah jadual PIN. So baris yang keberapa kita nak refer ni? 5. Baris kelima. Awak refer baris yang ke. So awak refer yang itu 50,000 yang pertama, kita ada dua, 50,000 yang pertama dengan RM2,394. Ada dua benda. Yang ini kita akan darabkan dengan 14 nanti. 14% ni nanti. Okey, 23,000. Yang 5,000 yang pertama tu terus ambil amount yang ini. Okey. Yang ini awak perlu darabkan dengan 14%. Kat situ cikgu terus tulislah 1,800. Okey, untuk 2,394 kena darabkan dengan 14%. Awak akan dapatlah nanti RM335.16. So jumlah je nanti yang ini. Inilah jawapan dia, betul? Tak. Tak. Tak perlu tambah zakat. Betul. Kita tolak, betul. Cikgu saja nak menguji awak. Betul. Tolak dengan zakat. Okey. 1,250 zakat dia. So bila dah tolak, inilah amount dia. RM885.16. Puan Aisyah mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM61,500 pada tahun lepas. Pelepasan cukai yang dituntut olehnya ialah sebanyak RM14,320. Dia telah membayar zakat sebanyak RM700. Hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aisyah. Awak kena ambil pendapatan tahunan ni tolak dengan pelepasan cukai dulu untuk kita dapatkan pendapatan bercukai. Bila dah dapat pendapatan bercukai inilah yang akan refer jadual warna pink. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, awak kena ingat bila dapat pendapatan tahunan perlu ditolakkan dengan pelepasan cukai terlebih dahulu ataupun pengecualian cukai, pelepasan cukai perlu ditolakkan terlebih dahulu sebelum awak refer jadual warna pink. Okey, jadual banjaran tu, banjaran cukai pendapatan tu. Dia kata kat sini 35,000. So, yang ini kita ada dua kan? Satu untuk apa? Satu untuk 35,000. Satu lagi yang balance ni berapa? 12,273. 12,273. Okay. So kita kira cukai pendapatan 35,000 yang pertama kita fokus pada RM600. Untuk yang berikutnya awak akan dapat kat situ RM981.84. Okay. Kemudian kita tambahkan. Okay. Itulah. Dah. Okay, inilah jawapan dia. Bukan. Betul, inilah jawapan dia. Ya? Tak. Tak. Zakat tu cikgu. Zakat tu kenapa ditinggalkan? Betul. Zakat jangan ditinggalkan, okey? Bila zakat kita tolakkan dengan 700. Last kali tolak zakat. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Boleh jawablah minggu depan ni. Ni cikgu tunjukkan aja. PCB ni bulan-bulan kalau yang mana bekerja kan, kalau ibu bapa awak bulan-bulan kami ada potongan cukai bulanan. Tiap-tiap bulan cikgu ada buat potongan. Cuma dalam soalan ni dia nak tengok balance tu adakah cikgu ni terbayar lebih ataupun cikgu ni ada berhutang dengan lembaga kan. Kemudian pada soalan ni dia kata bulan-bulan gajinya telah dipotong daripada gaji yang dia dapat tadi telah pun dipotong 300
untuk potongan bulanan. So dalam setahun, kalau tiap-tiap bulan kita dah potong 300, maksudnya LHDN dah terima duit ni. Apa yang perlu awak buat adalah kira cukai pendapatan sebenar. Kita refer jadual PING tu kan. Kita refer jadual PING. Okey, kat situ kita boleh nampak 70,000 yang pertama, 70,000 yang pertama. Kemudian yang balance dia adalah 5,311. Yang 5,311 ni kita akan darabkan dengan 21% ini nanti. So kita kira cukai pendapatan tau. Sekarang kita kira cukai pendapatan. Amount dia adalah RM5,715.21. Kita ada rebate tak sekarang ni? Ada tak dia beritahu pasal rebate? Ini boleh dikenakan rebate tak? Ada Tak. tak? Okey, sebab dia melebihi 35, tetapi memandangkan dalam akaun LHDN dah ada 3,600. So balance ni berapa? Balance yang Puan Siu kena bayar ke LHDN perlu ditolakkan lah. Baki cukai pendapatan yang perlu dibayar pada LHDN, awak perlu tolakkan. Inilah baki yang perlu dibayar. Soalan dia macam ni lah. Jadual di bawah perkara pengecualian. Perkara-perkara pengecualian dan pelepasan cukai Encik Hanafi. Okey. Individu 9,000. Insurans hayat KWSP. Had dia adalah 7,000. So 600. Derma kepada perpustakaan 500. Okey. Derma kepada perpustakaan 500. Diberi bahawa pendapatan Encik Hanafi pada tahun 2000 adalah 70,000. 2020 ialah RM7,000. RM70,000 dan bayaran zakatnya adalah 500. Hitungkan pendapatan bercukai Encik Hanafi. Pendapatan, mula-mula pendapatan tahunan kan? Bila dah dapat pendapatan tahunan, awak perlu tolakkan dengan pengecualian cukai termasuk derma dan juga pelepasan cukai. Baru awak dapat pendapatan bercukai. Okay. Bila dah dapat pendapatan bercukai ni kan, awak akan refer pada jadual PING kan, awak akan refer jadual kadar cukai pendapatan. Refer jadual warna pink tersebut. Refer jadual tu awak dapat cukai pendapatan, tapi lihat dulu ada tak rebate cukai. Dia tak rebate yang kurang daripada 35,000, pendapatan bercukai je kurang daripada 35,000 ataupun ada kebayaran zakat, tolakkan. Barulah itu cukai pendapatan yang bersih. 6,000 tolak dengan 500. Derma seorang tolong kira untuk cikgu. 54,500. 54,500. Okey, terima kasih. Pendapatan 4,500. 50,000 yang pertama. 5,000 yang pertama dengan 4,500. Okey, akan didarabkan dengan 1%. Okey, dia akan darabkan dengan 1%. Salah refer Awak pun senyap aja dengan cikgu. Ni 5,000. Kita nak refer 50,000. Okay, kita refer 50,000 tau. Jangan 5,000 pula awak refer. 50,000. Ni, yang ini. Okay. So, ini bukannya 1% lah. Ini adalah 14%. 14%. Dapatlah amount dia yang ini. Okay. So yang ini dia tolakkan sebab ni dia nak amount ni. Bila awak tolakkan yang ni sebab awak nak amount yang ini sebenarnya. Okay. So awak akan dapat yang itu 630 baki dia. Kemudian cukai di atas. Kemudian
1,800 ni perlu ditambahkan. Yang ini perlu ditambahkan dengan yang ini. Yang tadi kan. Yang 50,000 yang pertama kan. Yang ini baki je tu yang kita darab dengan peratus. Perlu ditambahkan. Kemudian kita tolak apa ni? 500 ni apa? Zakat. Zakat. Okey, beres dah soalan dia. Itulah cukai pendapatan. Okey?